Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk sesi satu lagi tuition online dalam program Perlis Mengaji anjuran Majlis Agama Islam Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey. Dan tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah mengenai tajuk pemeliharaan dan pemelihara alam sekitar, dan saya sendiri adalah Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun. Okay. Untuk hari ini, sebab kita ada beberapa objektif pembelajaran, jadi saya akan terangkan terlebih dahulu supaya murid-murid yang ada kat rumah lebih jelaslah apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Okay. So, untuk tajuk bab tingkatan 3 ini, kita ada 5 sebenarnya objektif pembelajaran yang kita boleh belajar. Tapi saya nak fokus kepada 1.1 saja, iaitu menganalisa keseimbangan alam semula jadi, dan saya cuba akan kaitkan dengan pemeliharaan dan juga fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan alam semula jadilah. Okay. So, dalam topik 1.1 ni, bagi tajuk menganalisa keseimbangan alam semula jadi, murid-murid akan belajar tentang apa itu maksud keseimbangan alam. Okay. Kemudian yang kedua adalah dapat menyatakan kitar semula jadi. Okay, kita ada 3 kitar semula jadi yang murid-murid akan tengok sekejap lagi, yang membantu mengekalkan keseimbangan alam kita. Kemudian dapat menerangkan bagaimana kita semula jadi itu dapat membantu untuk alam kita berada dalam keadaan yang seimbang. Dan seterusnya, mengenal pasti ataupun dapat menerangkan macam mana peranan siratan makanan untuk membantu keseimbangan alam. Okey, kejap lagi pun akan tengok apa beza siratan makanan, rantai makanan yang biasa dah murid-murid semua dah jumpa. Kemudian yang kelima adalah menerangkan dengan contoh kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam. Okay. Contoh-contoh bencana alam yang kita biasa dengar macam banjir, tsunami apa semua tu, dan kita akan tengok macam mana bencana alam tu boleh memberi kesan kepada kita punya keseimbangan semula jadi. Okay. Dan akhir sekali adalah kita murid-murid dapat mencadangkan cara-cara macam mana untuk nak mengekalkan keseimbangan alam. Okay. So, ada 6 perkara yang kita akan pelajari. Jadi kita akan tengok satu persatu lah. So, yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan alam. Okay. Keseimbangan alam ni maksudnya adalah keadaan satu hubungan ataupun interaksi antara benda hidup dengan benda hidup yang ada dekat muka bumi ni. Contoh macam manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan dan haiwan, dan juga tumbuhan dengan haiwan ataupun tumbuhan dengan tumbuhan itu sendiri. Okay. Dan satu lagi adalah interaksi antara organisma dengan alam sekitar dia. Contoh macam sekeliling kita, kita ada banyak kan. Kita ada hutan, kita ada gunung ganang, kita ada bukit bukau. Jadi interaksi kita ataupun hubungan kita tu antara kita dengan benda hidup dan juga benda alam sekitar tu berada pada tahap yang seimbang lah.
balance. Okey. Jadi untuk mencapai keseimbangan alam ni ada 3 kita semula jadi yang murid-murid akan pelajari, iaitu kita nitrogen, kita karbon dan kita air. Okey. So benda ni mungkin nampak macam asing tapi sebenarnya memang berlaku di sekeliling kita dan juga berlaku pada setiap hari. Okey. Tak asing sangatlah maknanya kan. Okey. So saya nak mula dengan kita nitrogen yang sebenarnya murid-murid dah pelajari pasal kita nitrogen ni dalam bab 2. Okey. So tapi saya akan ceritakan jugalah pasal kita nitrogen. Okey. So yang pertama sekali, kenapa nitrogen tu penting sebenarnya dalam kita punya keseimbangan alam? Okey. Sebab kalau murid-murid tengok balik berapa komposisi ataupun kandungan gas yang kita ada kat dalam kita punya udara. Okey. Kita bernafas kita gunakan oksigen. Tapi oksigen hanya 20% saja lebih kurang dalam kita punya komposisi udara. So lepas tu kita ada gas-gas lain yang orang kata apa, yang tidak memberi kesan secara langsung lah. Dan dalam komposisi udara tu yang paling banyak sekali adalah gas nitrogen. Sedangkan kita tahu kita bernafas pun kita tak pakai nitrogen. Kita tumbuhan buat fotosintesis pun proses yang saya rasa paling banyak yang berlaku dekat dalam bumi kita pun tidak melibatkan nitrogen. Jadi sebenarnya nitrogen ni digunakan masa bila? Inilah kepentingan dia sebenarnya. Sedangkan gas nitrogen kita ada 70 hingga 78% dalam kita punya komposisi udara. Satu jumlah yang besar. Tapi takkanlah tak ada peranan kan dalam kepada manusia ataupun kepada haiwan ataupun tumbuhan. So sebenarnya nitrogen ni dia akan digunakan dalam bentuk yang boleh diserap oleh tumbuhan sebagai baja lah dalam bahasa yang lebih mudah. Jadi cuma tumbuhan ni dia tak dapat menyerap nitrogen ni dalam bentuk gas ataupun direct daripada kita punya orang kata apa, udara. Macam kita sekarang ni kita bernafas, kita gunakan oksigen, kita boleh ambil terus saja daripada udara yang ada kat sekeliling kita. Tapi untuk tumbuhan gunakan nitrogen ni, dia tak boleh gunakan direct daripada udara. So dia kena tukarkan dalam bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan. Okey, ada beberapa bentuk. So daripada gas nitrogen akan ditukar kepada amonium, sebatian amonium akan tukar kepada nitrat dan seterusnya akan kepada nitrit. Kepada nitrit dulu, kemudian kepada nitrat, barulah nitrat tu dapat diserap oleh tumbuhan. Okey. Jadi untuk yang penting dia tentang kita nitrogen ni, murid-murid mesti boleh nyatakan perubahan bentuk-bentuk nitrogen tadi daripada gas kepada sebatian amonium, kepada nitrit dan juga akhir sekali kepada sebatian nitrat. Itu satu. Kemudian tahu proses untuk setiap satu tadi tu. Maksudnya daripada gas nitrogen yang ada di udara untuk nak tukar jadi sebatian amonium tu macam mana? Apa proses yang berlaku? Okey, ada boleh berlaku secara semula jadi melalui kilat ataupun letusan gunung berapi dan seterusnya proses-proses pada setiap peringkat yang lain itulah. Okey. Dan yang pentingnya nitrogen tu digunakan oleh tumbuhan dalam bentuk sebatian nitrat. Dan kita pula makan tumbuhan, jadi unsur nitrogen tu berpindah kepada manusia pula. So benda tu akan sentiasa berkitar dalam bentuk kitaran. Okey, dia sentiasa digunakan, cuma ubah bentuk saja. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita nitrogen. So kita nitrogen adalah kita karbon. Okey, so kita karbon. So dalam ni kita melibatkan karbon lah, dan karbon yang paling senang sekali kita orang kata apa, yang kita tahu adalah karbon dioksida yang ada dalam kita punya udara lah. Okey, bila kita bernafas saja, automatik kita akan hasilkan lebih banyak lagi karbon dioksida. Okey. Bukan macam tu, bukan daripada bernafas saja. Karbon dioksida juga boleh datang daripada bila kita bakar sampah. Kita bakar bahan-bahan yang bersifat organik, automatik kita akan bebaskan karbon dioksida. Kita gunakan kenderaan yang gunakan petrol, diesel pun akan bebaskan karbon dioksida, karbon monoksida. Dan satu lagi yang mungkin kita tak perasan iaitu proses respirasi oleh tumbuhan dan juga oleh haiwan. Respirasi ni kalau bahasa mudah dia bernafas lah. Okay? Tapi bernafas tu tak sesuai, maksudnya
bukan tak sesuai, maksudnya ada perkataan respirasi tu lebih menyeluruh lah. Maksudnya respirasi sel dan juga yang seperti yang saya kata tadi, takkan kita nak sebut kata tumbuhan pun bernafas kan. Okay? So kalau tengok kat situ dekat gambar raja tu, kita boleh nampak macam mana karbon, unsur karbon yang ada dalam ataupun dalam molekul karbon monoksida tu boleh berubah bentuk. Sama macam nitrogen tadi, dia masih ada dalam unsur-unsur tadi, cuma dalam bentuk yang berbeza. Okay? So bila tumbuhan ataupun haiwan tu mati, maka sebab kita tahu kan kita ni kita punya bahan-bahan asas ataupun unsur kita daripada karbon. Jadi akan ditukarkan kepada bentuk jisim organik dan kemudian seterusnya akan terurai dan kembali kepada atmosfera kita, dan kemudian benda tu akan berpusing dalam bentuk satu kitaran lah. Okey, so itu yang kata akan jadi satu keseimbangan alam. Okey. So dia punya penerangan lanjut dia, gas karbon dioksida ni dikekalkan sebanyak 0.03% dalam atmosfera kita, dan antara tadi proses-proses yang terlibat untuk nak kembalikan karbon dioksida tu ke atmosfera adalah melalui respirasi, lepas tu kita ada proses pereputan, okey, dan juga pembakaran. Okey, tiga benda ni pun saya dah sebut tadi. Dan proses apa yang nak mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam tadi untuk nak tambah karbon dioksida. So nak kurangkan karbon dioksida ni dia ada fotosintesis, sebab kita tahu fotosintesis tumbuhan menghasilkan makanan dia akan gunakan gas karbon dioksida. So dia akan serap, so kuranglah sikit gas karbon dioksida yang ada di atmosfera. Ataupun juga dia boleh larut dalam air hujan ataupun larut dalam air kolam apa semualah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kitar semula jadi. Yang ketiga adalah kitar air. Okey, kita boleh nampak kat sini, ini asaslah kita tahu macam mana air yang ada di kolam, di tasik, di sungai, okey, akan tersejat naik atas melalui proses penyejatan. Kemudian kita boleh tengok juga bila tumbuhan ataupun haiwan melakukan respirasi dan transpirasi, so air semua akan terbebas ke atmosfera, dan kemudian wap air itu akan terkondensasi dan kemudiannya membentuk hujan, dan kemudian membentuk awan. Awan tu akan menurunkan hujan, so kemudian dia akan kembali ke sungai, tasik, dan proses tu akan berlaku dalam bentuk kitaran yang kita namakan kitaran air lah, kitar air. Okey. Proses transpirasi kat sini merujuk kepada proses penyingkiran air oleh tumbuhan lah. Kalau bahasa mudah dia selalu saya gunakan untuk pelajar saya faham. Maksudnya tumbuhan berpeluh. Tumbuhan berpeluh, bila dia nak singkirkan air-air yang berlebihan tu, jadi pada permukaan atas daun tu akan ada bukaan stoma. So bukaan stoma tu akan membiarkan air tu tersejat, ataupun air yang berlebihan tadi tu berubah menjadi gas melalui proses transpirasi. Jadi itulah air yang akan membentuk awan akhir sekali tu, dan kemudiannya dia turun sebagai hujan. Okey. So proses yang membebaskan air daripada darat ke atmosfera adalah transpirasi, itu yang saya ceritakan tadi, iaitu proses penyingkiran air berlebihan oleh tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah penyejatan yang berlaku pada permukaan air, contoh dekat tasik, dekat sungai, dekat kolam, kan. Okey, terutamanya didorong oleh bila ada matahari lah. Yang kita tahu bila ada matahari, haba akan meningkat, so penyejatan tu akan berlaku lebih cepat. Okey. Dan kemudian proses kembalikan air itu ke daratan adalah melalui titisan hujan lah. Okey. Kemudian seterusnya, selain daripada kitar semula jadi tadi, 3 kitar semula jadi yang membantu untuk kita punya alam ni berlaku dalam keadaan yang seimbang, kita ada juga siratan makanan. Okey, siratan makanan. Sebelum kita tengok pasal siratan makanan, kita tahu dulu pasal rantai makanan. So rantai makanan ni maksudnya macam mana satu orang kata apa? Laluan pergerakan tumbuhan, siri pemakanan tumbuhan
ataupun haiwan. Okey. Maksudnya contoh yang ada gambar dekat skrin sekarang ni, iaitu kita boleh tengok satu rantai makanan yang ada dekat padang rumput. Kita ada lalang yang dimakan oleh ulat, kemudian ulat tu dimakan oleh ayam, dan ayam tu dimakan oleh ular. So dia jadi satu proses pemakanan. Okey, ular makan ayam, ayam makan ulat, ulat makan lalang. Okey. Dan kita tahu bahawa bila dia ada proses pemakanan tu, dia ada orang kata apa? Fasa-fasa ataupun tingkat-tingkat dia tu. So yang bawah sekali ataupun yang asas sekali tu adalah pengeluar, kita panggil. Iaitu kalau kat gambar yang kita tengok tadi tu adalah lalang lah. Okey, lalang. So pengeluar ni apa dia? Pengeluar ni adalah tumbuhan hijau yang boleh hasilkan makanan sendiri. So dia tak makan orang lain, dia boleh hidup dengan cara dia buat makanan dia sendiri. Okey. So biasanya yang ini tumbuhan lah. Okey, tumbuhan. Kemudian yang makan tumbuhan tu kita panggil dia pengguna prima. Okey, pengguna. Pengguna ni yang makan orang lain lah. Prima maksudnya dia yang pertama. So kat sini dia adalah haiwan yang makan tumbuhan. So kalau kita tengok kat sini yang gambar tadi tu, yang pertama sekali yang makan tumbuhan adalah ulat. So ulat lah jadi pengguna prima kat situ. Okey, biasanya dia adalah haiwan herbivore. Okey. Kemudian yang makan pengguna prima pula adalah kita panggil dia pengguna sekunda. So kalau kat sini ayam merupakan pengguna sekunda sebab dia makan ulat. Ulat tu pengguna prima kan? Okey. So ayam adalah pengguna sekunda. Okey, seterusnya yang ketiga, lapis keempat, kita ada pengeluar, pengguna prima, pengguna sekunda dan pengguna tertia yang atas sekali dalam kita punya hierarki proses pemakanan adalah haiwan yang makan pengguna sekunda. Jadi kat sini kita ada ular lah. So ular makan ayam, ayam merupakan pengguna sekunda, ayam pula makan ulat, ulat merupakan pengguna prima dan ulat pula makan lalang, lalang merupakan pengeluar. Okey. Dan itu satu rantaian yang mana apabila membentuk banyak lagi rantaian, contoh tadi kalau kita selain daripada kita ada ular untuk makan ayam, mungkin kita ada musang. Musang makan ayam. Jadi musang tu pun dia membentuk satu lagi pula proses pemakanan yang baharu. Kan tadi kita ada ular, satu lagi kita ada yang dimakan oleh musang. Jadi apabila benda tu berselirat, bergabung, bercantum dalam dia punya satu fasa yang lebih kompleks, so kita panggil dia siratan makanan lah. Maksudnya siratan makanan ni adalah gabungan beberapa rantai makanan dan membentuk satu keseimbangan alam yang berkaitan dengan benda hidup lah. Okay. So kat sini kita bagi contoh siratan makanan bagi ekosistem yang ada dekat sawah padi. So kita ada pengeluar iaitu kita ada pokok padi. Pokok padi pula boleh dimakan oleh pengguna prima. Kita ada kat sini macam ulat, tupai, tikus, belalang. So yang itu semua adalah pengguna prima sebab dia makan pengeluar. Okay. Kemudian kita ada pengguna sekunda. Pengguna sekunda adalah pengguna ataupun haiwan yang makan pengguna prima. So kat sini kita ada ayam, kita ada katak, kita ada burung. Semua ni dia boleh makan makan ulat. Macam contoh burung boleh makan ulat, burung boleh makan belalang. Okey. Dan akhir sekali kita ada organisme ataupun benda hidup haiwan yang berada pada hierarki paling tinggi sekali, iaitu kita ada ular. Yang mana ular tu boleh makan semua benda tu. Ular boleh makan ayam, ular boleh makan katak, ular boleh makan burung. So ular tu kita panggil sebagai pengguna tertia. Okey. Dan selain daripada tu, tadi yang kita dah tengok kan macam mana bencana alam yang berlaku boleh memberi kesan kepada keseimbangan alam kita. So antara satu bencana alam yang selalu berlaku adalah kemarau lah, kemarau panjang. Macam kita Malaysia ni, kita beruntung sebab negara kita tak ada sangat nak berlaku kemarau yang panjang sampai macam ni kan. Kalau kita tengok negara-negara kat Afrika yang selalu panas, kita tengok yang makanan pun sampai tak ada, dia orang duduk dekat gurun-gurun, padang pasir. Jadi lebih senang nak berlaku kemarau lah. Okay.
So kemarau tu maksudnya kawasan tu mengalami kekeringan kerana perubahan iklim dan juga kurang tumbuhan. Okey. Ini satu contoh gambar dia lah. Kemudian bencana alam yang lain yang juga kerap berlaku kat Malaysia iaitu banjir. Okey, banjir. Kat sini air hujan yang berlebihan. Kita sebab tu kalau kat Malaysia kita punya banjir ni dia ada musim dia kan, musim tengkujuh kan. Musim di mana ada air hujan, musim hujan lah yang banyak. Jadi disebabkan mungkin peparitan yang tak kemas, jadi menyebabkan air itu bertakung dan cepat berlaku kesal banjir tu. Selain daripada tu, kalau dekat negara-negara luar, banjir ni boleh juga berlaku sebab leburan salji dan juga ais, okey, serta kenaikan paras air laut. Baru-baru ni ada keluar dalam kita punya surat khabar dan TV beberapa buah negara yang akan tenggelam bila kita punya paras air laut kita dah semakin meningkat. Sebab itu juga satu contoh kenapa negara jiran kita, negara Indonesia, dia dah pindahkan ibu negara dia daripada Jakarta, dulu Jakarta. Sekarang dia nak pindahkan ke Kalimantan, ke Pulau Borneo, sebab Jakarta tu dijangka akan tenggelam lebih kurang dalam 20 ke 30 tahun lagi. So dia buat persiapan awal, dia bawa ibu negara dia pergi ke Kalimantan lah, sebab Kalimantan tu kawasan dia masih luas yang boleh diteroka lah. Okay? Itu kesan dia. Kemudian yang ketiga adalah bencana alam yang ribut taufan. Ribut taufan ni kalau kita kat Malaysia jaranglah kita dengar sebab bentuk muka bumi kita. Biasanya ribut taufan ni dia berlaku sebab ada perbezaan antara ketumpatan pada udara, okey, yang menyebabkan dia boleh boleh berputar tu, okey. Tapi macam kita, negara kita, kita ada bukit, jadi macam tak sempat dia nak jadi. Biasanya dia akan berlaku di tempat yang lapang, yang kosong, dia senang nak berlaku. Macam kita ni tak sempat dia nak berlaku tu, baru kecil dia dah berlanggar dengan dah dihalang oleh bukit bukau. Jadi tak sempat nak menjadi ribut taufan yang sampai boleh membahayakan kita punya keselamatan lah. Okey. Cuma orang kata apa, yang angin-angin ribut apa tu adalah kan, yang kat tempat kita yang sampai bumbung pun tercabut apa semua tu. Okey. Tapi tak seteruk yang berlaku di luar negara lah. Okey. Kemudian yang keempat adalah bencana alam, iaitu letusan gunung berapi. Ini pun sama, iaitu fenomena di mana magma ataupun orang kata apa, leburan yang panas tu kat bawah kerak bumi akan naik disebabkan oleh tekanan yang tinggi. Negara kita Malaysia, kita sangat beruntung sebab negara kita tak ada gunung berapi kan. Kalau kita belajar dalam geografi pun kita tengok negara kita tu berada di lingkaran. Kalau adik murid-murid semua tengok gunung-gunung berapi dan gempa bumi, memang betapa bersyukurnya kita berada dekat bumi Malaysia kan. Sebab semua tak kena kita. Semua ada kat sekeliling. Semua dekat Indonesia, semua habis kena, tapi dekat Malaysia tak kena. Okey. Jadi kita tak merasalah pengalaman orang kata apa, lari daripada gunung berapi ni. Okey. Kalau Indonesia memang selalu berlaku lah. Okey. Kemudian yang kelima adalah gempa bumi. Gempa bumi iaitu dapat memusnahkan tanaman dan habitat semula jadi hidupan. Selain itu dapat juga dapat memberi kerosakan harta benda, bangunan dan juga kehilangan nyawa. Kalau yang ini di Malaysia pun kita dah ada. Kalau macam zaman saya kecil-kecil dulu, saya tak pernah dengar pun ada gempa bumi. Tapi sekarang ni macam kita di Malaysia pun kita dah mula menerima impak ataupun kesan-kesan daripada gempa bumi. Berlaku kat Sabah, kalau berlaku kat Indonesia pun kita akan boleh rasa kat sini lah. Okay. So ini contoh gambar kalau tengok kat sini macam mana orang kata apa, jalan raya boleh rosak. Okay, jalan raya boleh rosak, teruk disebabkan oleh gempa bumi. Okay. Dan akhir sekali adalah bencana alam, iaitu kebakaran hutan yang mana berlaku mungkin disebabkan oleh tindakan kilat ataupun cuaca yang terlalu panas, dan mungkin satu lagi disebabkan oleh kelalaian manusia lah.
Okey, kelarian manusia. Kesan dia boleh memusnahkan hidupan liar dan juga tumbuhan semula jadi. Sebagai contoh, yang awal tahun ni kita ada berlaku bencana kebakaran hutan yang keterlaluan lah di Australia, yang kita boleh tengok sampai binatang-binatang dia pun banyak mati, terperangkap, terbakar semua dekat pagar-pagar hutan tu kan. Jadi macam kalau disebabkan oleh kelalaian manusia, maka kita kena ambil tindakan lah. Tapi kalau mungkin sebab kerana panas, jadi boleh mencetuskan haba yang cukup untuk menghasilkan api. Jadi itu kita kena buat sesuatu lah dengan cara kita ambil tindakan yang lebih cepat lah. Okay. Dan antara satu lagi yang perlu kita belajar dalam tajuk keseimbangan alam ni adalah cara ataupun macam mana kita nak mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Okey, kat sini cikgu gariskan ada 6 tindakan ataupun langkah-langkah yang murid-murid boleh buat, iaitu yang pertama boleh kuat kuasa undang-undang. Okey, kenapa kena kuat kuasa undang-undang? Kita boleh kenakan hukuman yang lebih tinggi supaya orang kata apa? Pelaku tu tak ambil mudah ataupun tak menjalankan aktiviti pembalakan haram dengan sewenang-wenang. Okey. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita meningkatkan pengetahuan sains dan teknologi. Jadi secara tak langsung bila kita lebih mahir, lebih pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi, ada banyak benda yang kita boleh buat untuk kita selamatkan keseimbangan alam. Contoh dia macam kemarau yang berpanjangan tu, kita mungkin boleh buat pembenihan hujan, kita boleh buat tanaman yang lebih sesuai untuk orang kata apa, iklim ataupun cuaca yang ekstrim macam tu. Okay. Kemudian pendidikan alam sekitar, bila kita didik anak-anak kita, anak murid kita dengan pendidikan cintakan alam sekitar, secara tak langsung meningkatkan kesedaran diorang terhadap kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Okay. Kemudian langkah pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang ini dua perkataan yang hampir sama, tapi sebenarnya dia ada orang kata apa, pengertian yang berbeza. Pulihara maksudnya kita pulihkan semula dia punya keadaan tu dan kemudian kita jaga. Dan pelihara ni kita jaga yang sedia ada lah. Jadi kalau kita tengok kat sini sebagai contoh macam kita nampak hutan-hutan yang ditebang. Jadi langkah pulihara dia adalah kita tanam semula pokok-pokok tu dan kemudian kita jaga supaya dia boleh jadi hutan balik. Kalau untuk pelihara maksudnya kita jaga hutan-hutan yang sedia ada supaya dia tak ada orang masuk suka hati pergi tebang, buat pembalakan haram secara berleluasa. Okay? Kemudian yang kelima adalah kawalan biologi, iaitu macam mana kita mengawal hidupan dengan menggunakan hidupan juga. Bahasa mudah dia lah. Okay. Sebagai contoh dia, kawasan sawah padi kita banyak tikus. Jadi macam mana kita nak mengurangkan bilangan tikus tu selain daripada kita gunakan racun, kita gunakan orang kata apa, pesticide ke apa semua tu kan. Kita tak nak guna bahan kimia. Jadi cara dia adalah mungkin kita boleh bela burung hantu kan, sebab burung hantu dia akan makan tikus. Jadi secara tak langsung bilangan tikus pun akan berkurang. Ataupun mungkin kita boleh, kalau kita tengok di kawasan-kawasan yang ada banyak kelapa sawit kan, biasanya di ladang-ladang tu dia orang akan pelihara ular untuk makan tikus-tikus tu ataupun hidupan-hidupan yang ada kat situ lah. Hidupan maksud saya yang perosak lah. Okay. Benda paling mudah yang kita buat adalah kita bela ikan gapi kan. Kalau macam kat rumah kita ada kolam takungan air, so kita akan bela ikan gapi untuk makan jentik-jentik. So itu pun adalah satu contoh mudah untuk kawalan biologi. Okay? Dan akhir sekali adalah cara untuk kita nak mengekalkan keseimbangan alam kita daripada dirosakkan, daripada guna dalam keadaan yang berlebihan, adalah dengan menggunakan ataupun memikirkan tenaga dibarui, alternatif lah. Okay? Contoh dia macam kita sebelum ni kita asyik gunakan untuk menghasilkan menjana elektrik kita gunakan orang kata apa, arang batu kan. Kita guna arang batu. So mungkin lepas ni kita boleh promosikan gunakan orang kata apa,
kita gunakan tenaga hidro kan daripada air, ataupun kita gunakan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada tenaga angin. Okey, so tenaga-tenaga alternatif tu dia akan sentiasa ada dan dia akan meminimumkanlah kerosakan yang berlaku pada kita punya alam semula jadi. Okey. Kemudian ada 3 fenomena alam yang saya rasa saya nak berkongsi dengan murid-murid sekalian yang ada kena-mengena dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari inilah. Iaitu yang pertama, penipisan lapisan ozon. Seperti mana yang murid-murid tahu, bumi kita, atmosfera kita ni dilindungi oleh satu lapisan, iaitu lapisan ozon lah. Okay. Kalau oksigen dia O2, so ozon adalah O3. So lapisan ni sebenarnya yang akan filter ataupun yang akan menapis orang kata apa, partikel-partikel daripada luar, sinaran-sinaran yang berbahaya ultraviolet daripada luar tu, daripada matahari, daripada terus kena direct kita dekat bumi. Okey. Jadi lapisan ozon ni sangat membantulah kita untuk tinggal dengan harmoni kat dalam kita punya bumi kita. Okey. Tapi apa yang berlaku disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri dalam menggunakan sumber-sumber bumi kita dengan berlebihan, menyebabkan ada di setengah kawasan pada bumi kita ni yang dia punya lapisan ozon dia tu dah semakin menipis. Even ada kawasan yang dikesan mempunyai lubang-lubang yang orang kata apa, sangat bahayalah bila ada sinaran-sinaran matahari yang bawa sekali dengan sinaran lain yang berbahaya boleh masuk dan kena direct, yang boleh menyebabkan banyaklah kanser kulit dan juga kesal-kesal lain kepada bumi. Okey. Dan penduduknya lah. Okey, jadi penipisan lapisan ozon ni berlaku disebabkan oleh apa? Oleh penggunaan CFC, klorofluorokarbon, yang kita ada pada aerosol, yang kita ada pada kita punya peti sejuk. So benda-benda yang macam tu, chemical-chemical yang macam tu ataupun bahan kimia macam tu menyebabkan lapisan ozon tu terurai dan akhirnya menipis dan seterusnya menghasilkan lubang yang boleh membahayakan kita lah. Selain daripada itu, aktiviti manusia seperti pembalakan haram, pembakaran terbuka, benda-benda tu menyebabkan membebaskan gas-gas karbon dioksida, gas sulfur dioksida daripada kilang. Yang seterusnya bila dia pergi ke udara ataupun atmosfera dan dia akan berinteraksi dengan ozon dan seterusnya menghilangkan lapisan ozon tu. Okey. Yang kedua adalah fenomena kesan rumah hijau. Yang ini kita selalu dengar kan, greenhouse effect. Tapi mungkin masih ada ramai yang belum faham dengan betul apa yang dimaksudkan dengan kesan rumah hijau. So, kesan rumah hijau ni apa sebenarnya? Saya cerita yang pertama dulu, bila keadaan normal, pada keadaan biasa, apabila matahari kita memancarkan sinar matahari, bila sampai ke bumi, cahaya tu ataupun sinar-sinar yang berbahaya tu akan dipantulkan semula. Bumi kita boleh pantulkan semula. So sampai ke bumi dia akan pantul. Sampai bumi dia akan pantul. Tapi disebabkan aktiviti kita, contoh kita banyak buat pembakaran terbuka. Jadi bila kita buat banyak pembakaran terbuka, gas karbon dioksida akan dibebaskan ke atmosfera kita lah kan. Jadi gas tu tadi, gas karbon dioksida tu akan menghasilkan satu pula lapisan gas karbon dioksida yang itu yang akan menghalang daripada sinar tadi tu untuk keluar ataupun haba tadi untuk keluar. Jadi kalau dulu matahari kita sinar, dia terus boleh reflect balik ataupun pantul balik, tapi bila ada lapisan gas karbon dioksida tu, dia akan pantul, kemudian dia akan pantul balik dan dia akan memerangkap haba dan juga sinar-sinar yang berbahaya tadi tu kat dalam kita punya atmosfera. So itu yang menyebabkan secara tak langsung bumi kita akan jadi panas sebab haba tadi tu tak keluar. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan kesan rumah hijau lah. Dan secara tak langsung dia akan menyumbang kepada pemanasan global lah. Yang macam tadi saya kata, bila haba tu tak dapat dipantulkan keluar, diperangkap oleh lapisan gas karbon dioksida, maka bumi kita akan panas secara total. Maksudnya di seluruh bahagian, walaupun benda tu berlaku kat tempat lain, kat Malaysia tak ada masalah, tapi secara tak langsung yang berlaku dekat negara luar tu pun kita pun akan rasa. Macam tadilah saya dah kata, peningkatan aras laut, bukannya negara yang
selalu bakar saja. Negara yang tak bakar pun automatik dia akan tenggelam. Ada beberapa negara macam contoh kalau kita Malaysia sendiri pun di sebelah pantai barat tu bandar-bandar utama kita akan tenggelam dalam laut satu hari nanti. Okey. Jadi pemanasan global ni menjadi lebih teruk bila dia panas, jadi iceberg ataupun ketulan-ketulan ais yang ada di kutub pun mencair. Bila dia mencair, dia akan masuk air itu akan terus masuk dan meningkatkan aras kita punya laut lah. Okey, paras air laut. Saya nak kongsikan satu video yang saya rasa menarik untuk murid-murid tengok dan hayati, kena-mengena dengan kita punya perkongsian tentang keseimbangan alam semula jadi pada hari ini. Okey. So, saya kongsikan. Tajuk dia Global Warming Menu. Varias personas degustaron un menú cocinado sobre el calor del asfalto. Para llamar a la conciencia sobre los efectos que provoca nuestro ecosistema el calentamiento global. Si no cuidamos un poco más nuestros bosques, nuestros hijos, nuestros nietos tendrán un mundo muy difícil y se va a cocinar así. Vamos a estar viviendo en el infierno. Okey, so dengan berakhirnya video tadi tu, maka selesailah perkongsian saya mengenai tajuk keseimbangan alam. Saya harap murid-murid kat rumah dapatlah, orang kata apa, semak semula pembelajaran pada hari ini, iaitu kita mulakan dengan yang pertama sekali tadi adalah dapat tak murid-murid kat rumah dapat menyatakan apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan alam. Okey. Yang kedua adalah dapat tak ceritakan pasal 3 kitar semula jadi yang saya dah ceritakan tadi, iaitu kitar nitrogen, kitar karbon dan juga kitar air. Okey, macam mana dia berfungsi, apa proses yang terlibat dan macam mana proses dia kembali semula ke daratan dan ke atmosfera. Okey. Yang kedua. Yang ketiga adalah macam mana bencana alam yang 6 yang saya dah tunjukkan tadi, iaitu kemarau, banjir, gempa bumi, ribut taufan dan juga letusan gunung berapi. Macam mana bencana alam ni boleh memberi kesan kepada keseimbangan alam kita. Dan kemudian ada 6 cara-cara ataupun langkah untuk kita mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Macam contoh dia saya bagi tadi, menguatkuasakan undang-undang, kita buat langkah pelihara dan pulihara. Kemudian kita boleh buat pendidikan alam sekitar. So, namakan 3 lagi yang saya tak sebut tadi. Dan akhir sekali adalah 3 fenomena yang berkait rapat dengan keseimbangan alam semula jadi, iaitu penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan juga kesan rumah hijau yang saya dah tunjukkan siap dengan video tadi. Okey.
So sampai kita jumpa lagi pada slot yang seterusnya kalau ada rezeki. Dan untuk itu sama-sama kita menjaga alam sekitar kita, jaga juga diri kita bersempena dengan COVID-19, stay safe at home, dan juga thank you Frontliners. Okay, terima kasih Perlis Mengaji, terima kasih JPM Perlis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.